Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita sambung bengkel kita, bengkel Jawi, dan kita akan berbincang tentang perkataan berimbuhan, ya, perkataan berimbuhan dan juga singkatan dan akronim. Baik. Untuk perkataan berimbuhan, okay, kita ada beberapa jenis imbuhan. Yang pertama, imbuhan awalan. Yang kedua, imbuhan akhiran. Dan yang ketiga, imbuhan apitan. Ya. Yang imbuhan awalan tu, yang dia cuma berada di hadapan saja, pada pangkal perkataan. Imbuhan akhiran dia berada di hujung, dan imbuhan apitan ni yang ada di awal dan di hujung. Baik. Jadi dapat beberapa imbuhan awalan yang biasa kita guna dalam penulisan dan juga dalam percakapan kita. Yang pertama, contohnya seperti imbuhan ber. Ber, contohnya seperti berenang. Berenang. Kita imbuhannya ialah ber saja. Daripada kata dasar renang, kita masukkan imbuhan awalan ber. Jadi dalam kaedah penulisan Jawi, jadi untuk ber ni kita dah belajar semalam, I itu adalah I pepek. Jadi kita gugurkan dia, maka imbuhan awalan ber itu dengan huruf ba sajalah. Kalau kita letak ya kan jadi B pula. Kemudian imbuhan awalan yang kedua iaitu imbuhan ber. Imbuhan ber. Contohnya seperti berlari. Kata dasarnya lari, kita masukkan imbuhan ber. Jadi ber tu ada I pepek di tengah-tengah dia, kita gugurkan. Jadi ejaan ber ialah bara. Kemudian imbuhan awalan yang seterusnya iaitu memasak. Jadi imbuhannya me. Jadi kita gabungkan dengan kata dasar masak, jadi memasak. Jadi untuk tulis imbuhan me ni Jawinya huruf mim sajalah. Kemudian imbuhan men, contohnya seperti mendaki. Kata dasarnya daki, kita masukkan imbuhan men, jadi mendaki. Untuk eja perkataan men, mim, nun. Okay. Kemudian imbuhan yang seterusnya imbuhan seperti melukis. Dan kita ada imbuhan seperti membuat. Kemudian imbuhan meng, meng, seperti menggosok. Jadi eja meng tu bila kita tulis di Jawi, mim, meng. Kemudian kita ada awalan yang seterusnya iaitu awalan ter, seperti tertelan. Imbuhan pe seperti pelakon, imbuhan pem seperti pembesar, pen seperti pentadbir, dan peng seperti penggerudi. Ini yang saya highlightkan dengan warna merah tu, itu adalah imbuhan awalan. Dan kita juga ada imbuhan awalan yang bermula dengan se, ke dan di. Seperti serumah, ke dalam, diminta. Jadi untuk se, ke dan di ni Jawinya se tu huruf sin sajalah. Se. Ke tu huruf kaf dan di tu huruf dal. Kalau kita belajar semalam, di ni adalah kata tradisi kita tak eja da ya di da saja. Baik, untuk
perkataan yang bermula dengan se, ke dan di ni, dia ada sedikit pengecualian dia. Sekiranya perkataan yang dimasuki imbuhan se, ke dan di ni bukan perkataan yang dieja jawinya bermula dengan huruf alif, macam rumah mula dengan huruf ra, dalam dia mula dengan huruf dal, minta tu dia mula dengan huruf mim. Jadi imbuhan se, ke, di tu dia tak ada apa-apa perubahan lah, cuma masukkan satu huruf tu Tetapi sekiranya imbuhan se, ke, di tadi dia dimasukkan pada awal pada perkataan yang bermula dengan huruf alif. Contohnya seperti seagama, Jadi agama tu kita mula ejaan dia dengan huruf alif. Jadi bila masuk se, maka automatik kita akan letakkan hamzah di atas huruf alif. Apa tujuan dia? Untuk mengelakkan kekeliruan sebutan. Takut ada yang baca sagama. Baik. Begitu juga dengan contohnya seperti se-Islam. Islam dia adalah salah satu daripada perkataan yang bermula dengan alif yang di bawahnya ada huruf hamzah. Huruf hamzah yang berada di bawah alif dia ada dalam pada perkataan Islam. Dia sebenarnya tak banyak perkataan yang bermula dengan alif hamzah di bawah ni. Dia untuk beberapa perkataan saja. Contohnya seperti Islam. Perkataan Islam tu ada huruf hamzah di bawah alif. Kemudian perkataan seperti kata seru kata terperanjak tu, kita kata itu kita eja alif yaha kan. Kalau alif yaha dia sebenarnya ayah, alif yaha tu ayah. Kita nak eja bukan nak eja ayah. Jadi kita letak hamzah bawah alif. Supaya hamzah bawah alif tu orang akan baca bagi bawah. Dan perkataan moden hari ni yang ada perkataan i depan seperti email, dagang, apa-apalah, commercial, kan. Jadi nak ejek i tu alif ya, i. Kalau kita tak letak hamzah, dia jadi ia, alif ya, yang perkataan tradisi semalam tu. Jadi kita letak hamzah bawah alif supaya bunyi dia i. Itu tujuannya nak bezakan dia. Begitu juga dengan imbuhan ke, ke. Bila ada ke, kemudian kita nak gabungkan dia dengan perkataan yang bermula dengan huruf alif seperti arah contohnya, ke arah. Ke arah, eja arah, alif, ra, ha, arah. Bila kita masukkan ke, maka automatik huruf alif tadi kita akan letakkan hamzah di atasnya, supaya kalau tak ada hamzah dibimbangi orang akan baca karah, karah. Jadi kita letak hamzah supaya bunyi dia ke arah. Begitu juga dengan imbuhan di. Bila ada di dan digabungkan dengan perkataan yang bermula dengan huruf alif seperti diuji. Uji, kita eja uji dia ada mula dengan huruf alif kan, alif waw u jim ya ji. Bila kita masukkan di huruf dal, maka automatik di atas huruf alif tu kita letakkan hamzah. Kalau tak ada hamzah kita akan baca apa? Dauji. Dauji. Wallahu alam lah apa perkataan dauji itu kan. Tapi bila letak hamzah atas alif, maka dia akan dibaca diuji. Okay? Ni sedikit apa ni pengecualian dia lah kan. Jadi ingat bila masuk perkataan se, ke dan di, selepas dia tu perkataan yang bermula dengan huruf alif, maka alif tu letakkan hamzah. Baik. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe
Terima kasih.